Sampai maksud apa? Sampai itu berarti sampai sini 54. So InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar wa min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haramin wa sabab ismika Allahumma ya daim ya hayyu ya farad ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazainika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasur wa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu wa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta al-dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya di tahun baru, insya-Allah. Masih lagi panjang umur kita, masih lagi hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi rahmat kita, sayangnya Allah Taala kepada kita. Kita berpeluang lagi masih bernafas untuk meneruskan jemaah subuh kita, untuk teruskan imarah masjid kita, surau kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa, dapat kita perisaikan hidup kita sampai ke akhirat, insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita teruskan kitab kita Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Siapa yang ada kitab boleh buka surat 54. Betul, 54, perenggan yang di bawah. Tajuk dia kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Sebab tu kita masih lagi baca peringatan bagi yang lalai ataupun lupa. Kita yang memang mudah lalai, memang mudah lupa. Allah Subhanahu Wa Taala memang tak pernah lalai, tak pernah lupa. Ya, Putih kata alertnya setiap saat apa yang kita gerak berlaku semuanya Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Sebab tu sekarang Allah bagi peringatan. Yang kita nak baca ni kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ada dua, kiamat kecil, kiamat besar. Ya, kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ia berkata, tenang-tenanglah hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai dan menghadap kepada Allah satu persatu, dan akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Sedang para wali dihantar menghadap pada Allah berkenderaan,
Dan orang-orang yang derhaka ditolak ke neraka jahanam beramai-ramai. Dan semua akan terjadi bila bumi dilenyapkan dan tiba Tuhanmu sedang malaikat-malaikat berbaris-baris, dan dihidangkan jahanam sebagai ancamannya. Saudara-saudaraku, berhati-hati kamu dari kengerian sehari yang perkiraannya sama dengan 50,000 tahun. Hari yang menggentarkan, hari duka cita dan menyesal. Itulah hari yang besar, hari bangkitnya manusia, bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Hari perhitungan dan hari pertimbangan dan pertanyaan, hari kegoncangan yang pasti, yang menakutkan, hari kebangkitan, hari di mana tiap manusia akan melihat apa yang telah dilakukannya, hari di mana-mana semua manusia, semua dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya, hari di mana wajah manusia putih berseri-seri dan yang lain berwajah hitam, dan hari yang di mana seseorang tidak dapat menolong kepada lainnya dan tidak berguna segala tipu daya, hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun, demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun, hari di mana bahayanya bertebaran meluas, hari di mana tidak diterima uzur orang-orang yang zalim dan tetap mereka mendapat kutukan, yakni laknat serta seksa yang keji. Pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri, pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya, bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandungannya, dan orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk, tetapi tidak mabuk kerana minum khamar, hanya kerana ngerinya seksa Allah yang sangat keras. Diceritakan kita keadaan manusia besok pada hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Itu belum kiamat, yang kita sekarang lalui pun lagi hebat. Betul? Tapi yang kiamat tu lagi hebat lah. Yang kita sedang lalui sekarang, yang terpaksa kita pakai topeng, yang kita terpaksa berjemaah jauh-jauh jaraknya, suka syaitan, seronok dia, pening kepala syaitan. Pasal apa? Ada lagi makhluk yang lagi hebat, yang boleh menjarakkan manusia daripada saf-saf yang rapat. Kadang-kadang sampai tak boleh kita sembahyang di surau ataupun di masjid, kerana ada makhluk yang dikatakan mencipta kawasan zon merah, zon kuning, zon hijau. Betul? Allah, tuan, peringatan Allah yang amat hebat. Belum kiamat lagi, tuan. Maksudnya apa, tuan-tuan? Ya. Kita sentuh yang ni pun ngeri. Apa yang kita lalui sekarang ni pun memang ngeri sebenarnya. Memang tak pernah diceritakan oleh Tok Wan kita, Tok Ki kita, tak pernah cerita. Ulama-ulama cerita dulu pun tak ada cerita C-19. Betul? Ni kita hadapi. Maknanya kena renung. Maknanya sebenarnya hikmah dia sebenarnya, Allah nak kita balik kepada ni. Allah nak kita balik kepada Allah. Allah nak kita balik pada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita ni terlalu leka, terlampau leka sebenarnya. Dah masuk 2021 sekarang. Betul? Allah, hari ni dah hari yang ke 3 bulan dah tahun Masihi. Tahun Hijrah kita dah sampai Jamadul Awal. Hari ni yang ke 20. Betul? Selain 20 ke 19. Tu hebat. Masa terus bergerak. Dalam beberapa bulan lagi nak puasa pula. Laju tak masa? Laju, tuan. Agak-agak apa persiapan kita? Agak-agak cukup tak persiapan kita? Sebelum kita tempuh yang kita baca tadi, ya. Sebab tu dipesankan kita dalam perenggan yang bawah ni,
tenang-tenanglah hai manusia, kamu kelak akan dihadapkan kepada Allah beramai-ramai dan menghadap kepada Allah satu persatu. Maksudnya kita nak menghadap Allah Ta'ala bukan macam ni tuan-tuan. Satu, one by one, diperincikan perangai kita. Nampak? Tapi sayangnya Allah Ta'ala pada kita, Allah hantar C-19, dicek balik kita, dibuat balik SOP sebelum hari kiamat yang sebenarnya. Betul tak betul? Ni kena kenong. Bukan Malaysia je tuan, sampai ke Mekah pun sama. Allah boleh tawaf jarang-jarang, betul? Boleh tawaf selesa, tengok selesa, cemburu kita orang yang pergi tawaf tu. Apa? Semayang seorang-seorang jauh-jauh, menghadap betul-betul batu Kaabah yang besar tu. Allah dekat sedekat-dekatnya, tapi dikawal rapi. Kita menghadap Allah SWT satu persatu, akan disoal semua amalmu secara terperinci, kalimat demi kalimat. Allah, tuan. Dunia kadang-kadang seronok kita dengan nikmat Allah Ta'ala, dengan menipu, dengan makan benda yang haram tanpa diketahui oleh sesiapa pun, tak boleh dicek, tak boleh dikesan. Tapi sekarang Allah hantar kesan, scammer, rasuah. Allah hantar wakil-wakil yang nak mengejar, dikupasnya, diselongkannya. Sayangnya Allah Ta'ala kepada Malaysia, sayangnya Allah Ta'ala kepada Bani Melayu, Bani Islam, kaum Islam di Malaysia. Allah kupas, Allah selongkar sampai ke tahap daging yang kita makan pun sekarang ni pun dah diselongkar, kemungkinan tak tahu halal ataupun haram. Allah, tuan. Nampak tertindasnya kita, ya, orang yang kita yang orang biasa, kita orang awam ni kadang-kadang tak sedar selama ni kita makan makanan apa sebenarnya. Tu kadang-kadang kita degilnya, kedegilan kita, sampai susah nak datang surau, sampai susah nak datang masjid. Pasal apa? Makan benda-benda yang tak sepatutnya kita makan. Kita ingatkan halal. Betul, asalnya makanan tu memang halal, tapi dicari dengan cara yang haram, diproses dengan cara haram, ataupun nak dikayakan. Tapi yang kesedih, kadang-kadang ada yang sampai hati mereka tu nak menjual makanan-makanan benda yang haram dengan kita. Hati tu, hati kecil tu tak terfikir, sanggup makan bagi anak cucu, cicit generasi muda makan makanan yang haram. Tu kadang-kadang kita kena renung. Sebab tu bila dah 2021 ni, salah satu agenda kita sendiri yang create, cari makanan yang halal. Nampak? Tak boleh tunggu tuan. Dibimbangi generasi yang akan datang tak tahu benda. Pasal apa? Sibuk dengan handphone, sibuk dengan multimedia. Tak fikir apa yang disuap. Pasal tangan pegang handphone, mulut suap yang tu je. Allah, tuan, leka je manusia. Itu pun masih leka lagi peringatan Allah Ta'ala. Janganlah. Kita tak tahu. Sekarang yang kita dapat, kita tak tahu. Yang depan kita tahu tak? Kita tak tahu. Orang putih kata, what's the next? Apa yang akan berlaku, akan datang. Tahu tak tahu itu? Tak tahu. Kita tak tahu. Ni Johor banjir, betul? Johor banjir ni teruk, banjir. Johor, Pontian, Mersing, Batu Pahat, ya. Allah, sampai ke Bumbung tu kan. Kita doakan, maknanya kena renung kita tak tahu apa yang akan berlaku, akan datang. Sebab tu salah satu persiapan kita ni, antaranya ialah perisai kita, bekal kita. Yang kita ni 60, 70, 80, 50 ni semua siap-siap lah. Ya, siap-siap. Siap-siap mana? Bukan nak pergi beraya. Siap-siap bukan nak mana. Siap-siap nak menghadap satu lagi dunia, satu lagi alam yang dia panggil hidup sesudah mati. Alam barzakh, alam akhirat. Ya, itu kena renung kita. Disoal semua amalmu secara terperinci demi kalimat, ya. Kalimat demi kalimat, ya. Sedang para wali dihantar menghadap kepada Allah berkenderaan. Allah, wali-wali Allah yang disayangi Allah Ta'ala, yang takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh tak jadi orang yang takut dengan Allah Ta'ala? Takutlah.
Ya, hari Jumaat semalam ada baca khutbah, betul? Sini semalam Jumaat. Hari Jumaat. Ittaqullah. Apa maksudnya tu? Kalau tak lelap, dia tahulah benda tu, betul? Takut dia terlelap juga. Covid tak lelap, tak Covid pun dia lelap juga, tuan-tuan. Apalagi bulan puasa. Takutlah kepada Allah Subhanahu. Diingatkan, itu seminggu sekali Jumaat, betul? Seminggu sekali. Akhirnya jadi Sabtu, Ahad, Isnin sampai Khamis, lupa kadang-kadang. Tak takut dengan Allah. Lepas tu diingatkan kita balik. Ni, maknanya kita ni besok harap-harap sama dapat berkenderaan. Ya? Sini tak masalah. Ya? Kancil pun tak mampu nak beli, tak jadi masalah. Itu ujian kita sebenarnya. Ya? Jangan kita mewah semewah-mewahnya, selesa-selesanya di rumah dengan aircon, dengan kereta, dengan pejabat, dengan makanan semua mewah. Kita bimbang, kita tak ada benda di sana. Baru ni saya baca sikit, satu ulama kata dia bimbang, satu cerita, dia bimbang, ya? Dia bimbang satu pemerintah zaman Islam juga, makannya mewah, kenderaan dia mewah, tempat tinggal mewah. Akhirnya ketua pemerintah tu kata, saya bimbang besok di akhirat saya tak ada apa-apa. Saya tak ada nikmat besok di akhirat. Pasal apa? Allah dah bagi cash dekat dunia. Allah bagi mewah semewah-mewah. Itu kadang-kadang orang alim, orang solehin, dia tak bimbang bila dia menderita dengan macam-macam cubaan di dunia, ujian yang getir di dunia. Dia bimbangkan di akhirat. Bila Allah uji dengan balak, yang saya baca baru ni kuliah online, bila Allah uji dengan bala, dengan derita, dengan duka cita, memang tak tahan, tapi dia suka. Pasal apa? Yang hebatnya di akhirat. Tapi kita manusia zaman sekarang, kita suka pada yang sekarang, yang nikmat, yang sedap, yang mewah, yang selesa. Sekarang ni dia tak, dia terlupa akhirat besok, tak ada apa. Ini kita bimbangkan, tuan-tuan. Cubaan Allah Ta'ala dengan Covid ni pun memang sebenarnya nak mengingatkan kita balik kepada Allah Subhanahu. Tu, ya. Kemudian menghadap Allah Ta'ala dengan kenderaan orang-orang wali, dan orang-orang yang derhaka ditolak ke neraka jahanam beramai-ramai. Allah, tuan-tuan. Ya, tak tahu macam mana rupa besok di akhirat, ya, yang ahli neraka. Sebab tu tadi Tok Imam baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kata ulama, jangan lekang 7 kali setiap waktu, setiap waktu sembahyang 7. Pasal apa? Ada 7 pintu neraka sedang standby yang nak menyedut kita esok di akhirat. 7. Sebab tu jangan baca 3, kalau boleh 7. Ada buah, ya? Kita baca 3 je, ada 4 lagi kosong. Pastikan ulama kata 7. Allahumma ajirna minan nar. Susah kan? Tak susah, kan? Ya? Yang susahnya kita yang buat susah. Macam ni pagi ni, hujan sejuk, renyai-renyai. Patut kat mana? Bawah komputer, betul? Bawah selimut, sedap kita. Sebab tu Allah hantar ayat Quran, ya Muzammil, betul? Bangun kita. Ya, itu yang Bilal baca tadi, salatu khairum minan naum, betul? Suruh kita bangun daripada tidur. Bimbang kita sedap ni tidur. Kalau kata Tuan Guru Datuk Ismail Gamus, kalau ditanyalah sampai sekarang kita tidur ni, kat mana sedap tidur tu, tak ada siapa boleh jawab. Betul? Tak ada siapa jawab. Sampai sekarang bertahun-tahun tidur, kadang-kadang tak ada cerita sedap tidur tu kat mana. Tu kadang-kadang kita habis masa kita dengan tidur, ya. Tidur malam Minggu, malam Ahad, malam Sabtu, tidur kita. Tengah tengok TV pun tidur. Betul? Tengah tengok TV tidur. Ya, habis masa. Kadang-kadang tidur saja 2/3. Kalau diambil cakap doktor tu, satu hari pakcik kena tidur 8 jam.
Dia taat dengan doktor, dia tidur 8 jam. Cuba kira 8 jam tu daripada 24 jam berapa? Sepertiga, betul? Sepertiga satu hari 8 jam. Kalau umur dia 60, 8 jam tu sepertiga. Kalau 60 tahun umur dia, sepertiga daripada 60 berapa? 20. Ya, 1/3 daripada 60, 20. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi, Allahu Akbar. Betul? Yang tak rasmi ada tak? Ada tu depan TV. Ya, kat rumah dekat sofa, telak kan? Baru baca tabarakallazi, telak. Tabarakal. Mungkin sebaiklah alhamdulillah pegang juga Quran. Sebab tu kita tuan, salah satu yang hadiah yang Allah bagi sekarang ni Al-Quran. Kena renung, Allah bagi Quran hebat zaman kita tuan. Berbeza dengan zaman Rasulullah SAW. Payahnya Nabi berperang, mati syahid sahabat-sahabat nak menegakkan Quran, nak menangkan Quran. Quran yang belum ditulis dengan baris, bukan. Sekarang Quran ditulis siaran langsung dalam TV Al-Hijrah, betul? Satu hari 4 jam. 4 jam tuan-tuan. Ada tengok tak ada tengok? Tengok tuan-tuan. Tengoklah. Itulah kita punya saksi besok di akhirat. Ya, dah masuk juzuk ke-8 tuan-tuan. Ya, juzuk ke-8. Hebatnya orang Malaysia. Ya, sayangnya Allah Ta'ala pada orang Malaysia ni, Allah dah sampai juzuk ke-8 Al-Quran. Siap baris, siap tulis, siap dengung, siap makhraj, siap tajwid. Cukup. Kalau terlajak tak cukup nafas, patah balik, siap ada kala lagi dekat Quran. Betul tak betul? Dan hebatnya dah siap nota ni. Nota My Quran. Siap nota. Orang tolong buatkan. Yang tengok live tu tulis, dikaji, diselidik, difilterkan, ditapis, dibuat nota. Ini dah juzuk 2. Nota juzuk ketiga nak siap dah. Nampak? Saya baca 2 bulan habis dah. 2 bulan online saya baca habis dah. Nampak? Kena renung. Mewahnya sekarang. Kalau ada masa, ada peluang, belilah. Tengok dia punya tadabbur. Dibacakan terjemahan dia, kemudian diasingkan jadi tadabbur satu-satu. Tak boleh ubah ayat dia. Bila nak ubah, masuk tazakkur. Ditengok kesan apa tindakan kita dengan ayat Quran. Bila dibacakan terjemah tu, apa mesej Quran, bukan dengan lain, dengan kita. Mesej Al-Quran tu dengan kita. Mesej Allah dengan kita. Apa dia? Tu ayat Quran satu-satu. Jangan dibiarkan tuan-tuan. Allah bagi hadiah hebat, kita kadang-kadang tak renung hadiah. Kalau orang bagi hadiah tuan, ke mana kita nak bawa? Takkan nak tolak, betul? Yang bagian ni, yang bagi ni besar. Contoh kalau kita, Tok Imam dipanggil nak dibagi hadiah yang di Pertuan Agong, suka tak suka? Suka. Terus balik dia, tempah jubah baru. Tu buat persiapan. Tempah jubah, tempah songkok, tempah blazer lagi, dah pakai jubah, pakai lagi blazer, betul? Wah, tuan, nak menghadap yang di Pertuan Agong, contoh. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, hadiah yang paling hebat. Balik pada kita tadi, yang tiba Tuhanmu dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan, dan tiba Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ya, bila bumi dilenyapkan rata kan, tahu rata serata-ratanya bumi ni lenyap, kita habis dah. Nak lari mana tuan-tuan kita? Sebab tu tak ada tempat lain dah. Pergantungan kita dengan Allah Subhanahu. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tempat pergantungan kita tak ada. Lagi satu, amalkan ayat 44 surah Ghafir. Surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil. Tak ada lain. Kita serah bulat-bulat terus kepada Allah Subhanahu. Kita tak boleh buat apa dah. Tolong amalkan ayat tu, zikir tu. Kita tak payah risau dah.
apa benda berlaku, kita tolak terus pada Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan? Macam kita keluar rumah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu nak keluar rumah, bukan saja menonong itu, doa tuan-tuan. Kita nak keluar tu, doa. Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nak keluar rumah, kita serah terus pada Allah Ta'ala. Bimbangkan tinggal rumah, kita perisaikan rumah. Kaf, ha, ya, ain, sad, ha, mim, ain, sin, qaf. Satu ayat ke? Huruf je kan? Huruf je. Cuma tambah surah Yasin nombor 9. Ingat? Surah Yasin nombor 9. Apa dia? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah, tuan, bukan satu surah, satu ayat aja. Satu ayat saja. Niat apa? Minta Allah jaga rumah kita, jaga harta kita, jaga. Tu. Jangan bergantung dengan sisi kamera. Kita kadang hebat, terasa hebat, kaya kita pasang sisi kamera, depan, belakang, atas, bawah, semua cukup. Tapi Allah kata, hilang kereta, hilang tak? Allah kata, bukan kita kata, Allah kata, hilang tak? Hilang. Hilang. Pasal apa? Kita tak bergantung dengan Allah. Nampak? Pencuri tu siap selfie lagi depan kamera. Pasal apa? Pasal pencuri itu tahu kau rumah ni tak bergantung dengan Allah Ta'ala. Kalau pencuri itu beriman lah. Pencuri itu macam mana? Kadang-kadang pencuri ni kadang-kadang beriman juga dia. Saya tak boleh lupa kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus tu. Orang masuk rumah dia, orang masuk rumah nak ambil barang, malam semua orang tidur, tak kena buka pun. Dia nak ambil barang, dia tengok satu buku kitab Tuan Guru tu banyak. Dia tengok kitab tu macam Quran. Bimbangnya nak ambil barang dekat kitab tu, dia tengok kitab tu macam Quran. Dia ambilnya kain pelikat Tuan Guru, dibungkusnya kitab tu tempat lain. Dia takut tak ada wuduk dia. Betul tak betul? Macam dululah pencuri kampung-kampung dulu mencuri ayam. Bila nak makan ayam yang dicuri tu sembelihnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Betul tak betul? Berlaku kan? Tu kena rendam. Curi durian, buka durian, baca bismillah. Benda tu benda apa? Curi. Pencuri beriman tu kan. Takut juga dia orang tahu, tapi yang mencuri tu dia terlupa. Taktik lain kan. Teknikal salah. Tu kena rendam kita bab-bab tu. Balik pada kitab tadi. Berbaris-baris besok bumi rata, tiba Tuhan sedang malaikat berbaris-baris, dihidangkan jahanam sebagai ancaman. Itu yang maksiat, Allah hidangkan. Atau kadang-kadang kita ni, saya baca tadi, orang ni kadang-kadang Allah bagi peringatan, dia buat juga maksiat, dia bagi konvit, buat lagi maksiat, nak juga kelab, nak juga minum arak, nak juga benda-benda yang haram, Allah bagi. Tapi satu masa tengah seronok dengan maksiat tu, Allah cabut nyawa dia. Itu yang kita bimbang. Mati dalam keadaan bermaksiat. Mati lawan Allah Ta'ala. Itu yang kita kadang-kadang kita bimbang. Mati yang bukan hebat, tapi mati yang terlampau dahsyat. Mati yang terlampau dahsyat pasal apa? Lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dalam keadaan maksiat. Sebab tu dihidangkan jahanam sebagai ancamanku. Saudaraku, berhati-hati kamu daripada kengerian hari yang perkiraannya sama dengan 50,000 tahun. Allah tuan. Satu hari di sini, satu hari di sana bersama dengan 50,000 tahun. Berapa kali pencin tuan-tuan? Kalau kerja-kerjaan berapa kali pencin? Tu kena renung. Umat Nabi Nuh, umur 800 tahun, betul? Yang beriman dengan Nabi, yang ikut Nabi Nuh 80 orang. Tu Nabi umur dan 850 tahun. Itu pun dah tak berdaya. Ini 55,000 tahun. Hari yang menggetarkan, hari kiamat tu yang menggetarkan. Maknanya menggetar ni ketakutan kita.
Kita yang sekarang ni pun bimbang. Betul? Bimbang tak sekarang ni? Bimbang. Nak pergi masjid pun bimbang. Nak salam pun bimbang. Nak salam bapak saya pun risau tak? Bukan saya tak nak salam, kita bimbang, betul? Kita bimbang. Kesian kat dia. Macam-macam. Bayangkan kiamat besok. Tu yang besok di kiamat, kata Tuan Guru, besok kiamat kita tak boleh berdiri macam ni, boleh duduk je, tak boleh tak duduk. Akhirnya kita duduk sampai ke lantai, lutut tu kat lantai. Berdiri, tapi lutut macam orang sakit lutut, betul? Nak sembahyang. Macam itulah kita menggeletar kan, mengelupur kita. Takut yang amat sangat. Pasal apa? Dah memang confirm itu hari kiamat. Belum kena bunuh itu. Tak, kiamat tu bergegar bumi, bergegar langit, berterabur semua tuan-tuan. Macam mana? Itu kena renung kita. Kemudian hari duka cita dan menyesal. Allah, masa itulah sedih yang amat sedih. Bukan sedih matinya anak, bukan sedih habis duit, bukan sedih dibuang kerja. Sedih tak buat apa benda pun. Menyesal aku tak sembahyang sunat, menyesal aku tak sembahyang berjemaah di surau, di masjid. Allah dah bagi surau cantik dengan kiblat, dengan apa semua cukup, dengan kapet, ada aircon. Betul? Tapi tak datang juga sembahyang. Nampak? Sampai dijarakkan jemaah, kemudian dibagi, ditutup, kemudian dibuka balik 100 orang. Sekarang 1/3 boleh masuk masjid. Betul? Sampai ke tahap tu pun tak datang. Satu surau dibenarkan 20 orang, yang datang tak sampai 10 orang. Pun hebat, tuan-tuan. Tu nampak ni, masa itulah baru sesat. Allah hantar Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi live telecast internet, Facebook, Instagram, YouTube. Masuk TV 4 kali, TV Hijrah. Hari Sabtu Ahad siap ulang kaji lagi, panggil lagi ulama-ulama untuk tarbiyah, untuk tadabbur Quran. Kita sejenak, satu saat pun tak nak tengok. Allah, tuan. Sesal yang amat sangat. Tu kena renung kita, ya. Tu. Kemudian itulah hari yang terbesar, hari bangkitnya manusia untuk menghadap Rabbul Alamin. Hari perhitungan dan pertimbangan dan pertanyaan. Ada tak besok soalan? Memang ada. Yang basic dibacakan waktu ditalqinkan kita, betul? Ma rabbuka, macam-macam. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa imammu, kitabmu. Kalau baca, alhamdulillah. Tapi yang kita bimbang, dia tak tahu nak menjawab. Besok tu hari menyesal, ya, hari besar, akan ditimbang, akan ditanya. Sebab tu tuan, ada peluang bersedekah, ada peluang kita mengaji. Tak faham tanya, tak tahu tanya. Jangan tunggu duduk rumah di lorong mana tak kisahlah, 108 ke apa semua, tapi tunggu di rumah. Tunggu apa tuan? Tu kadang-kadang kalau jawab orang tu tak nak ke surau, tak nak ke masjid, cuba tanya dia, tunggu apa pakcik? Tunggu malakul maut, ya. Kadang-kadang macam tu. Masuk hospital tak nak juga solat, berlaku tak? Berlaku. Saya pengalaman di hospital Seremban, waktu menghadap surau kan, waktu menghadap surau, yang ziarah tu pun tak nak sembahyang. Dah maghrib tu 15 minit. Yang ziarah, yang duduk dekat dalam waktu yang nak mati tu tak nak juga sembahyang. Faham? Maksudnya duduk dalam wad selesa, tunggu. Bila azan, gelap tu. Mati dia. Nurse datang bawa makanan, selik mata. Lauk apa? Allah. Nasib baik bukan saya jadi nurse. Kalau saya jadi nurse, saya hempuk pesakit tu dengan tray makanan tu. Siram, curah air panas dia, betul? Baru terasa neraka. Dahsyat sangat, teman. Dah nak mati dalam wad tu. Biar beza dengan yang ICU yang tak nampak, yang dah koma, betul? Jadi kalau dah koma, lepas koma apa? Koma tu tak ada koma kan? Boleh sambung lagi tak? Boleh sambung lagi. Lepas koma, bila noktah tu apa? Mampus dah. Tu mati. Allah, Tuhan, tu pun kadang-kadang pelik manusia. Allah bagi peluang macam tu pun tak ada, ya, tak ada diterima.
Itulah hari yang terbesar, hari bangkitnya semua manusia menghadap Rabbul Alamin, hari perhitungan dan hari kegoncangan yang pasti, yang menakutkan, hari kebangkitan di mana tiap manusia akan melihat apa yang dilakukan, hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk melihat amal perbuatannya. Allah tuan-tuan, ditayangkan semua perangai kita besok. Kita boleh sorok sekarang, betul? Boleh sorok RM1, boleh sorok berjuta-juta ringgit, betul? Boleh sorok. Boleh sorok maksiat dilakukan. Ya, sekarang. Tapi ingat, tapi kadang-kadang Allah sayang, Allah selongkar, betul? Oh, dia ni terima rasuah RM50, dia terima rasuah RM50 juta, dia terima rasuah RM50 bilion. Dapat tak Allah sayang? Allah tunjuk satu-satu. Itu pasal apa? Allah sayang. Allah sayang, bukan nak malukan dia, tak, untuk jadi teladan untuk kita. Hari kegoncangan, kemudian dibangkitkan manusia, tiap manusia akan melihat apa yang dilakukan. Hari di mana semua manusia dalam berbagai bentuk melihat perbuatan amal perbuatannya. Hari di mana wajah manusia putih-putih berseri-seri dan lain berwajah hitam. Maksudnya apa? Putih berseri pasal apa? Contohnya memang kaki sujud, memang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, muka bersih, memancau-mancau. Orang Perak kata memancau-mancau, betul? Tu bersih seri, bukan ada lampu, bukan ada cahaya. Muka tu memang takut dengan Allah Ta'ala. Sujud tak berhenti ya. Bukan tunggu Ramadan, bukan tunggu Qiyamul Lail, tak. Dia tetap teruskan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang berwajah hitam ni siapa? Bukan kulit dia hitam. Yang berwajah hitam ni, dia asalnya kulit putih, tapi perangai hitam dia tu, perangai buruk dia tu, perangai lawan Allah Ta'ala, perangai maksiat dengan Allah Ta'ala, dia berwajah hitam besok di sana. Ya. Hari di mana wajah manusia, ya, sudah. Dan hari di mana seorang tidak mendapat menolong lainnya dan tidak berguna segala tipu daya mereka. Satu orang pun takkan boleh tolong. Itu yang dipanggil nafsi, nafsi. Hal engkau, hal aku, hal aku. Sekarang tak boleh. Sekarang kita bermasyarakat, betul? Ada bab ihsan, ada bab tolong menolong, ada bab silaturahim. Tak kira adik-beradik ataupun jiran. Sekarang ni tak boleh buat nafsi, nafsi. Hal engkau, hal aku. Besok di sana. Betul? Kalau kita buat perangai hal engkau, hal aku sekarang ni, kita mati macam mana kan? Boleh, dia mandi sendiri. Ada, Pak Haji tu mati. Mana Pak Haji tu? Dia tengah mandi. Ada? Tak ada. Siapa gali kubur? Siapa uruskan jenazah? Macam-macam. Betul? Tak boleh buat nafsi-nafsi. Besok diharap. Dan tidak berguna sekadar tipu daya. Dunia boleh tipu, akhirat tunggu, tuan-tuan. Hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikit pun. Allah, tuan-tuan. Hebat macam mana ayah ke, ulama macam mana pun, tapi kalau anak buat perangai, sama je, tak boleh tolong. Ya, tu. Demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikit pun. Hari di mana bahaya bertebaran luas, hari di mana tidak menerima uzur orang-orang yang zalim. Kalau di dunia orang tua didapati bersalah, berrasuah, maksiat, dihukum, boleh diterima tak uzurnya? Di dunia boleh diterima uzur. Oh, dia dah tua tuan, bantulah dia. Ya. Pasal apa? Rasuah berjuta-juta dia boleh diuzurkan dengan pangkat dia, dengan apa? Dunia, ya. Akhirat, sorry to say. Cakap putih dia, minta maaf. Uzur tak uzur, akhirat umur kita sama, betul? Tetap akan dihukum walaupun dia uzur, kan tak kira. Ni orang-orang yang zalim, dan tetap mereka mendapat kutukan laknat serta siksa keji. Dahlah kena siksa, kena neraka, dikutuk, dilaknat. Siapa kutuk? Termasuk malaikat, tuan-tuan. Sebab tu kita jangan biarkan diri kita sampai dilaknat dengan Allah Subhanahu. Bila Allah laknat, tuan-tuan, nak ke mana kita, tuan-tuan? Itu kena renung kita. Kemudian, dan tetap mereka mendapat kutukan laknat serta seksa yang keji pada hari di mana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri, pada hari di mana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang disusuinya, bahkan tiap ibu yang mengandung gugurkan kandungan, dan orang yang terlihat bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk kerana minum khamar.
hanya kerana ngerinya siksa Allah yang sangat keras. Besok bukan mabuk minum arak. Sekarang kita sombong mabuk minum arak, betul? Janganlah tuan-tuan. Dah confirm arak tu haram, apa lagi kita nak sokong? Saya kata, tunggu ada satu ulama kata, sampai kita tolong pamkan lori yang bawa arak tu, pamcik tengah jalan, kita tolong tu, yang tolong pamkan tayar tu pun dapat juga share tu. Allah, faham tak? Faham? Bukan dia bawa lori tu. Yang dia bawa lori tu memang sebahat jugalah. Dia tahu ada lori lain boleh bawa, dia tahu ada rezeki lain boleh cari, tapi nak kerja juga tempat berapa tu. Tiba-tiba lori tu rosak, minta tolong orang pam rosak lori tu. Apa jadi? Yang tukang pam tu pun dapat share. Pasal apa? Dia meneruskan destinasi arak tu ke satu tempat, ke satu tempat. Akhirnya semua negeri mabuk. Betul tak tu? Berlaku. Itu kena renung kita. Muqatil bin Sulaiman berkata, makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun tenggelam dalam peluhnya. Boleh lagi kan? Dah lebih lah. Betul. Sikit lagi, ya. Sikit lagi. Makhluk akan berdiri menanti pada hari kiamat selama 100 tahun tenggelam dalam peluhnya sendiri. 100 tahun dalam kegelapan dalam mereka kelam kabut, sedang 100 tahun lagi sibuk bagaikan gelombang mengajukan tuntutan kepada Tuhan. Allah, Tuhan. Bukan 1 tahun, 100 tahun, ya. Gelap, kegelapan dan kelam kabut. Sesungguhnya hari kiamat itu sekira 5,000 tahun. Tetapi bagi seorang yang mukmin yang ikhlas bagaikan sesaat. Kerana itu wahai orang yang sihat akal, hendaklah sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesukaran hari kiamat. Ni pesanan daripada penulis. Maksudnya kita ni akal sihat, akal masih lihat lagi, cari jalan untuk persiapan kita untuk melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala, mudah untuk kita besok di akhirat. Boleh tuan-tuan, janganlah kita tangguh, jangan kita buang masa. Masa terus berjalan. Sekarang dah 7 lebih, nak lajunya masa. Tak boleh tangguh bab dengan Allah Ta'ala, bab taat dengan Allah Ta'ala. Bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, bukan zikrullah saja. Dengan kitanya pergerakan tu, bismillah, tawakal, bismillahirrahmanirrahim, semuanya dengan nama Allah Ta'ala. InsyaAllah carilah jalan untuk kita selamat di akhirat, selamat di dunia. InsyaAllah tak kata buat pagi ini, yang kita kena ikut SOP. Mudah-mudahan pengisian pagi ini dengan rahmat pagi ini kita dapat disayangi Allah Ta'ala, dijaga Allah Ta'ala, kita jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita. Mudah-mudahan mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri saya mohon ampun, maaf, ya. Kita jangan lekang. Saya pesan, mohon tuan-tuan cari jalan, dekatlah kita dengan Allah Ta'ala. Jangan kita lari daripada Allah Ta'ala. Salah satu pendekatan kita dengan Allah Ta'ala ialah kita dengan Al-Quran. Carilah, itulah. Bukan semayang kita, bukan kebajikan kita, tak. Yang paling hebat perisai bakalan kita dah Al-Quran. Sebab tu ditulis sekarang My Quran Time, masa kita dengan Al-Quran. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbid imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri bina waqdiha wa dina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami.
Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa la ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi bismillahil muafi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la bis samaa'i was samii'ul 'aliim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin 'anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'i su' wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratikal mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram ya min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil layli wa ya'ti bin nahar, subhanallah la yushghilu sya'nu an sya'an, subhanallah hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu li Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Tahassanna bil jabbar wa tasanna malakut khallazi la yamut isrifanna al-bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.